Abang puaka, saya dah bercerai. So rumah ni macam mana Kita nak jual rumah, tapi nak letak harga berapa di pasaran? Rumah I dah nak MOP. Nak jual sekarang ke nak tunggu Saya nak jual rumah tapi ada ke orang nak beli rumah saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Picit nombor ni 87741551. Tapi buat masa ni, selamat menonton je guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi di Puaka dan diharapkan anda semuanya sihat sejahtera. Yang kurang sihat tu kalau boleh jangan lupa makan ubat. Sekarang ni pula banyak-banyak berita keluar pasal Mpox ni semua kan, monkeypox. Mudah-mudahan tak masuk lah. Jadi apa-apa pun still kat luar tu, balik rumah jangan sentuh baby ke, jangan sentuh siapa-siapa. Cuci tangan, cuci kaki dulu. Yang bawa balik kerja mana-mana pun, you pergi mandi dulu, barulah boleh apa-apa kat rumah. Jangan lupa bismillah tu. Dan jangan lupa telefon 87741551 untuk Bismillah. Sebelum telefon tu nak kena bismillah juga. Jadi kita angkat telefon tu dan kita akan tanya, boleh saya bantu? Macam tu. So cakap pasal bantu bukan pembantu rumah, tapi kalau bantu rumah anda, kalau apa-apa you all nak masalah kira ke nak tahu value rumah tu, sungguh important so just hubungi kami, The Tech Team SG. Yeah. Dan tamu kita hari ni banyak juga ceritanya. Terima kasih datang Faiz. Sama-sama. Faiz, macam mana ni? You suka boleh nampak-nampak ke? Boleh rasa-rasa ke? Atau? Masa dulu saya boleh nampak sikit. Jadi really? benda yang saya nak ceritakan ni adalah benda yang terjadi pada diri saya masa saya umur 13 tahun gitu. 13-14 tahun. Dekat rumah lama saya. Rumah lama kat mana tu? Dekat Tampines juga. Dan rumah tu memang ada sesuatu. Yes, kita pernah panggil ustaz datang. Ada penunggu di luar rumah saya yang dekat pokok. Pasal rumah saya tingkat 1. Tingkat 1 tu depannya pokok paling besar sekali. Ni Tampines mana ni? Tampines Street 44. Tapi tak akan bilang mana blok. Okay, itu saya tak nak cakap. Carilah pokok besar. Paling besar Pokok besar sekali. Pisang. Besar. Saya tak ada apa pokok, tapi ustaz tu cakap luar rumah saya tu memang ada penunggu suka rumah saya. Jadi kau suka pergilah beli telefon Tech Team. Betul juga Tapi so far belum dapat telefon daripada dia. Kau dapat. Kalau dapat nanti bila beritahu saya. Okay. Cik Faiz Ya. Okay, lepas tu? Okay, so saya ceritakan Jadi masa tu dalam umur saya 13 atau 14 tahun, secondary 1 ataupun secondary 2 lah. Masa tu just nice mak saya tak ada kat Singapore. Dia bawa adik saya, 2 adik-beradik saya pergi ke JB Malaysia. Dan pada waktu tu juga kakak saya dan abang saya tengah mengaji. Jadi saya baru balik sekolah, keluar-keluar dengan kawan. Masa tu kan masih muda kan, nak keluar-keluar dengan kawan. So saya balik rumah dalam pukul 6.45 petang. Dah masuk waktu maghrib itulah. Jadi pada masa tu saya seorang kat rumah. Saya dapat teks pada mak saya, Mami tak ada kat rumah. My mom said like that. And bawa adik-adik keluar sekali lah pergi JB pasal dia masih muda masa tu. So macam okay, selalunya saya memang tak suka tinggal rumah sendirian. Alright. Saya ni seorang penakut sebenarnya. Okay. Tapi pada masa tu saya macam beranikan diri. Sebab bagi saya macam alah, kita kat Singapore dan mungkin tak ada apa-apa yang akan berlaku lah. So macam biasa saya pergi rumah, balik, taruh beg, saya pergi mandi dan pukul 7 lebih nak masuk maghrib. So selalunya kalau saya nak mandi, saya akan mandi dekat common bathroom, dekat toilet kitchen. Tapi hari tu tergerak hati untuk saya mandi dekat bilik mak saya. Okay, jadi mak saya punya bilik hadapan bilik saya. Macam begini. So masuk rumah je, belok ke kiri bilik saya dan bilik mak saya. So saya masuk bilik mak saya untuk mandi lah. Jadi masa tu macam tak fikir-fikir apa-apa, just terus saja pergi mandi. So mandi, nyanyi-nyanyi kat toilet. Sekali dah habis mandi tu, saya buka lah pintu toilet mak saya pelan-pelan. Masa tu rasa macam bulu roma dah naik. Sebab masa tu bila saya buka pintu mak saya nampak satu
benda ataupun kepala lalu daripada bilik saya dengan rambut panjang. Kepala je. Kepala je. Habis dia senyum, dia tengok kat daerah saya. Keluar daripada bilik, dia senyum. Dia senyum. So saya keluar pintu, buka pintu mak Bilik saya air. ni bilik. Buka saya nampak ni bilik saya, dia keluar. Wow. Macam mana pintu bunyi? Itu bukan Bilik pintu lama gitu. Pintu toilet lama tu. So saya buka je, nampak ada seorang wanita panjang rambut dia. Lepas tu mata dia merah. Dia stare directly kat mata saya. Is it penanggal bukan Saya tak tahu. Jadi bila dia lalu tu, saya terkejut. Saya ingatkan tu kakak saya. So saya panggil lah, Kak dah balik? So macam tu, tak ada orang nyaut. So saya macam rasa lebih takut. So saya keluar daripada bilik mak saya. Pelan-pelan saya pakit lagi. Kakak, jangan main Are you here? I feel like that. Tak ada orang nyaut lagi. So saya keluar daripada living room. Rambut tu dengan kepala tu tunggu dekat tingkap living room saya. Waduh. Tapi dia stare directly to the window. And it's not to me yet. Dia ke belakang lah. Nampak Belakang rambut dia dia. panjang, belakang. Sekali yang buat lagi saya takut, saya tengah cuak. So, saya diri je depan living room tu. So saya tengok, saya macam asal rambut panjang gitu. Sekali dia pusing. Dia pusing pelan-pelan. Dia Nilai. Terus saya pekik. Saya masih ingat nilai tu. Macam dia pusing. Ya. Masa tu saya, ya Allah Tuhanku, saya baca doa. Apa-apa doa lah. Saya tak tahu, masa dah takut kan. So, saya bekik sekali, saya masuk bilik saya tutup pintu, saya tukar baju. Dan masa tu saya tak nak keluar. Dan saya telefon mak saya tapi tak angkat. Jadi saya macam takut sekali. So saya macam, alamak, harap-harap tak ada apa-apa jadi lah. So bulu saya pun dah naik. Habis sekali saya dengar ada orang ketuk pintu saya. Macam ni. Pintu bilik tidur. Bilik tidur saya. Lepas tu dia nilai lagi. Ambil kau. Saya rasa lagi takut. Masa tu betul-betul rasa macam just wanna sleep lah. And baca doa ataupun tutup mata. But the knock became more aggressive. And aggressive, lepas tu dia pakai Kuku. Tak ada tiba-tiba ada kuki ni. Walaupun tak macam rasa tak ada badan, tapi tiba-tiba rasa macam ni scratch. Oh, dia cakar. Cakar. Oh, tak ada badan, penanggal lah tu. Tak ada penanggal, lepas tu sekarang bercakar pula. Yeah. So it was so weird. I don't know whether dia ada orang lagi satu tak kat dalam, because saya dah trapped kat dalam bilik tu. Dan saya rasa macam saya tak nak keluar gimana lah. So but I have to go out. I told myself, kaya kena beranikan diri. Keluar daripada rumah tu, pergi rumah neighbor, which is just beside my block. Just beside my neighbor. Masa tu saya dah tukar baju, semua saya baca bismillah. And I know it's around maghrib. But I told myself, jangan dengar, jangan fikir bukan. Mungkin this is just my imaginasi pada saya lah. Saya tak nak fikir yang benda ni betul-betul exist ataupun buat apa wujud. So saya gerakkan diri, beranikan diri juga. Saya buka pintu saya keluar pintu, keluar ke neighbor, ketuk-ketuk kokot. Saya kata, Assalamualaikum, tolong bukakan pintu. Because I was so scared. Maghrib Maghrib. Nasib ada orang kat rumah dia. Kau tak ada? Imagine lah kau tak ada maghrib tu. Habis lah. Mungkin saya akan pingsan juga kat sana. Ketahukan pula tapi. Tapi betul-betul seram. Belum kena. Nak kata kau orang. Itu satu insiden yang paling menakutkan. Tapi ada lagi concurrent incident that happened yang berlaku. Sama rumah. Sama juga rumah lama-lama. Tapi saya dah pindah lah. Dah tak tinggal kat sana. So that was one incident yang saya share. So after that incident happen, mak saya balik. Saya terus bilang mak saya everything. But saya masih duduk dekat rumah neighbor tu. Saya tunggu sampai balik. So mak saya balik dalam pukul 1 pagi lebih. Aduh. Macam tak baik macam dah kakak saya tak ada rumah, abang saya pun tak ada rumah. Nak tunggu diorang, ya Allah, lama sangat. So saya duduk je dalam rumah jiran saya. So tadi ada mention panggil ustaz datang Yes. untuk check that benda yang berlaku Actually, tu. no. So what happened? We didn't call for that incident. We call for another incident actually. So that time slowly going to the tiba-tiba cakap orang putih apa ni semua? Tak ada, tak cakap orang putih, cakap English.
Sikit je. Tak, kita panggil ustaz untuk benda yang lain yang berlaku. Okay, so yang rumah yang sama tu bila nak keluar tu yang kepala tu masa tu you say dekat tingkap kan? Dekat tingkap. So nak keluar tu dia dah tak ada. Saya dah tak nampak. Oh. So saya tak tahu, mungkin saya buka maghrib azan kan. Mungkin. Tapi saya tak tahu apa jadi lepas tu. Tapi yang saya nak ceritakan lagi, yang kita panggil ustaz sebab ada satu lagi perkara yang berlaku dekat rumah saya. Okay. Okay. So your mother cakap apa pula yang pasal tu? Okay. So bila saya dah cerita mak saya kata, alah ni semua main-mainan syaitan, main-mainan mimpi kau je. You know, mother macam tak nak kita percaya sangat benda-benda macam ini. Pada dia macam, nanti dia kata ni, tu pasal lah kau tak pernah solat, jadi tu pasal ada benda macam ini. Dia cakap, mami tak ada benda ni orang tak solat tau. Benda macam ni betul-betul berlaku. Tapi you know, mother being mother, diorang macam tak nak kita rasa lagi takut. So dia akan just try to elakkan daripada kita berbual pasal topik tu. Jadi dia tak akan cakap dia cakap, alah tak ada apa-apa lah, ni semua benda-benda yang normal. Dia cakap, solat je, korang solat je, insyaAllah tak apa-apa. Betul. Okay, betul. Okay lah. So okay, saya hiraukan tu benda, just hiraukan, tak fikir pasal tu, then just move on. Tapi benda juga lain yang berlaku. Apa tu? Okay, so ni apa? Dah second story lah. Second story okay, so the next story. So benda tu dah, that one happened like maybe 13-14 years old bila saya umur tiba. Tapi yang ni happen when saya umur 16 tahun. Okay. This is very macam, adik saya dia disabled. Okay, adik saya dia boleh nampak. Okay, so got one time yang berlaku, dia bila nampak benda, dia akan stare kat wall. Akan stare. So this happen bila saya umur 16 tahun lah. Adik saya tiba-tiba stare kat wall, lepas tu dia ketawa. Gitu. Dia ketawa sendiri. But I know, sebab saya tahu, saya pernah melalui benda yang sama. Because dulu saya memang boleh nampak hantu, orang kata. Saya ada third eye. Orang kata saya ada third eye, tapi saya rasa macam tak nak fikir. Because mungkin it's not real bagi saya. So one time dia senyum je kat wall tu, kat dinding. Saya cakap, adik kenapa? Ada orang yang tengah main dengan adik Habis dia macam dia ketawa gitu je. So terus saya pusing, saya nampak benda tu. Benda dia orang kata macam bayi, tapi bayi kecil. Dia tengah kat atas dinding, dia tengah main dengan adik saya. Dia macam termelekat gitu kan? Melekat kat dinding je. Dia buat benda-benda yang macam buat adik saya ketawa. So bila saya nampak tu, dia mata dia putih gila, macam tak ada biji hitam. Mata putih. So saya pun takut. Saya cakap, oh adik tengah main dengan budak Dia main, adik just ngangguk. Ya, yang baby yang melekat tu macam mana tu? Dia yelah ada tangan dan kaki semua lah. Ada, macam normal. Tak ada. Bila dia describe tu, describe pasal apa? Describe. Describe. Bahasa Melayu. Apa describe? Describe, C-R-I-B-E, kribe. Bila terangkan. Rupa hantu bayi tu dalam kepala otak, dia keluar apa tau? Casper the Ghost. Hi you all, Kak Noi here. Okay, jap. You keluarkan handphone, buka TikTok, follow The Tech Team SG. Follow now. Dah follow? Okay, you tengok bawah. Scroll, ada house tours kan? Banyak tu yang kita jual rumah. And you nak tahu apa tak? Banyak overwhelming response dari sana. Ramai orang DM kita tanya, dekat mana? Tingkat berapa? Facing apa? Koridor ke? Corner ke? Berangin ke? Tak berangin? Ramai orang actually really comment and DM kita. So with the overwhelming response, sesiapa yang nak jual rumah, you can faster DM kita, book a slot, and don't forget to mention that you're dari Puaka, okay? Saya pun fikir macam itu actually in the first place. Baby Yeah, correct. Casper. Bagus describe-nya. Okay. Tapi itu dekat bilik mak saya. Tapi ada baby. Yang lebih teruk, kali hitam dekat living room saya. Dia bayangan dia. So saya ni orang, saya boleh rasa. Setiap kali saya rasa macam satu yang aneh kat rumah, benda tu betul-betul rasa betul-betul angin sekali. Bulu roma saya naik je bila ada sesuatu yang tak kena dengan rumah tu. Jadi saya cakap dengan abang saya dan kakak saya, cakap, Kak,
adik rasa rumah kita something is not right. Kita nak kena panggil ustaz. Hmm. Because it's been 2 years, dah 2 tahun tau. Faiz rasa macam it's not gonna be a nice place to stay. And ni kan rumah kan tempat orang kata rumahku syurgaku kan. Yeah. Tapi Faiz tak rasa macam syurga pun. Semacam Sebaliknya. sebaliknya. Ni my kakak pun macam okay, apa yang berlaku. Ni I just ceritakan lah selalunya kalau I stay macam kat dalam bilik seorang ke apa, I akan rasa orang ketuk pada window. Rumah tingkat 1, kadang window kita kan tinggi kan. Tapi normally kalau kita boleh dengar orang berbual semua, tapi malam saya tidur dekat dengan dinding lah. Okay, so kadang malam-malam tu ada orang yang mesti ketuk. Dan saya cakap, jangan kacau saya nak tidur. I will always say that, the same thing. Saya kursi dia. Okay. Dia macam apa respon tu. Ni macam siapa tu tidur. Dia tengah tahu tu. Okay, so saya terpaksa beritahu kakak saya, abang saya semua. Jadi abang saya kata, okay, kita panggil ustaz. Jom kita panggil ustaz. So datang. So ustaz tu datang. Habis dia tanyalah, okay, apa yang berlaku semua. So saya ceritakan daripada umur saya 13 tahun, apa yang berlaku selepas tu. Dan sekarang bila dia datang, dia kata, rumah awak memang gelap ya. Dan saya cakap, apa maksud ustaz? Rasa macam tak rasa rumah yang apa terang. Pasal kalau rumah kalau gelap mungkin ada benda, dia kata. Benda yang sesuatu yang tak tak sedap hati. Jadi bila ustaz tu masuk, dia kata macam dia feel, dia rasa aura rumah macam betul-betul gelap and penuh dengan benda. So bila dia tanya, ada tak siapa-siapa simpan apa-apa? Saya cakap tak ada lah. Mana boleh ada siapa-siapa simpan? Saya tak gunakan saka ke apa ataupun apa-apa lah, benda-benda yang aneh. Dan dia kata pasal keturunan yang saya, mungkin mak saya ada keturunan apa-apa, tapi mak saya kata tak ada apa-apa. And then bila dia tengok tu, dia masuk rumah saya, dia tengok kat luar pintu rumah saya, dia cakap rumah kat luar tu, pokok tu ada seorang penunggu dengan diri saja kat sana depan rumah saya. Jadi mungkin itu yang membuat rumah saya rasa macam aura yang paling kuat bila orang masuk macam tak tenang gitu. Jadi you punya rumah jadi macam portal Yes. Betul. Ni lain rumah kan? Lah, bukan rumah sarang, rumah lama. Dekat Tampines juga. Yang Tampines tu yang saya cakap C44. Yes. So masa tu bila ustaz datang, ustaz kata saya boleh keluarkan bayi yang kat dinding bilik mak saya. Dia kata macam keluar, halau dia keluar, tapi yang bayangan kat luar tu dia kata tak boleh, too strong. Tu macam rumah dia kat situ lah kan. Yes. Dia kata pada dia macam bayangan tu ada kat sana pasal it belongs to them gitu. So bila dia baca-baca doa semua, dia kasih apa-apa doa sekali. Lepas tu dia kata bila dia doa, dia halau hantu bibi yang kat dinding bilik mak saya. Dia kata bayi tu nangis. Bayi tu nangis. Dia saya masih ingat lagi dia ceritakan bayi tu nangis macam ni. Mak kau hidup lah pula. Tak lama lagi orang yang sana yang terperanjat. tak lama lagi orang kat dalam sini semua belakang tabis pun melata. Itulah. Mak kau hidup lah. Siapa je cakap? Tu seram. Ni pun dah rasa seram ni. Saya kata bayi tu nangis. Habis dia tanya, ustaz tu berbual dengan bayi tu. Kenapa awak ada kat sini? Dia cakap macam tu. Saya nak main dengan adik tu. Dia cakap, ni apa yang ustaz tu beritahu. So saya just buat reenactment. Okay. So dia kata, tapi kenapa dekat rumah ni? Dia kata, saya suka dengan budak tu. Means to refer to my adik lah. Tapi dia kata, ni bukan rumah awak. Ustaz tu cakap, saya nak awak keluar dari sini. Jangan kacau keluarga ni. Something like that. He said to that bayi. But the bayi was just sitting at the stairs. Rumah luar saya tu ada tangga. Pasal 4 tingkat je. Rumah 4 story yang tingkat 1 tu. So dia duduk sana je. Tapi dia bilang yang mak saya yang dia tak boleh halau yang bayangan kat dalam tu. Pasal dia rasa macam tu tempat dorang. So even though kita dah tinggal sana lama, dah mungkin 22 tahun saya tinggal kat sana, macam-macam benda berlaku.
Ya. Habis kalau macam ada benda berlaku kat rumah you, ada macam bawa kawan-kawan pun macam kasih komen, rumah kau gini ke apa? Ada. Actually kawan saya kawan dengan Sheikh Ahmad Bafadal. Okay. Kenal kan? Tamu kita pun. Yes. So dia ni orang, dia pun kata dia boleh lihat. Jadi saya pernah tanya dia out of curiosity, sebab saya nak tahu dalam pendapat dia macam mana lah. So dia kata dia pun boleh nampak benda-benda yang tak begitu baik lah. Yang aneh. Dia sendiri cakap. Dia cakap pasal bilik saya, dia cakap pasal bilik mak saya dengan living room saya juga. Pasal dia pernah datang rumah saya, dia kata, Faiz, corner tu ada orang Saya cakap, corner mana Aku cakap, kau jangan macam-macam Ni was recently, just maybe 2 years ago je. Yeah, so he came over to my house and checked, and he said that, Faiz, mungkin rumah kau tak suka korang kat sini. Dia feel macam nak halau kita keluar. Benda tu memang dah ada before you move in lah. Dah ada before. Before that was orang I dengar it was orang Melayu juga. Ya. So yang benda kat luar dengan baby tu ada kena-mengena ke? Ada. Kata ustaz tu. Mak dia kot. Mungkin, saya tak tahu. Saya tak pasti. Mak tiri. Ada kat dalam, ada kat luar rumah saya juga yang kat apa pokok tu. Ada macam neighbor you ada cerita sesama tak? Neighbor. Saya tak pernah tanya dorang, tapi ada juga dorang pernah cakap dorang rasa tak sedap. Yeah. Problem Tampines. I mean yang kat rumah tu. Ya, the area. Tapi memang area tu quite tight Tapi dah jual. Alhamdulillah dah jual. So dah tak ada problem lah. Mantul lepas tu orang tu pindah juga. Siapa yang tinggal rumah tu, hubungi dia. Ceritakan datang sini sebagai guest. Betul-betul. Boleh. Mudah-mudahan semua okey Ya, InsyaAllah semua okey. Okay. Ya, itulah story yang berlaku dekat rumah saya. Okay, and saya ada lagi satu story. Tapi tak tahu kalau ada masa. Ya, ni berlaku dekat Kuala Lumpur. Okay, masa tu saya dengan kawan-kawan saya. Orang teater lah. Saya ni orang teater. So suka ni berlakon semua. Jadi after kita dah habis teater tu, kita suka pergi holiday lah sama-sama dengan teman. So kita stay dekat satu apartment, very famous for Singaporean to stay in that apartment. So first day was semuanya okay. Tak ada apa-apa. Second night before kita pergi sana 3 hari je. So the second night before kita balik berangkat, tak tahu kenapa on that day kita decided to main game, bercerita tentang cerita-cerita hantu. Just sesama-sama macam kawan. Jom lah kita cerita sampai apa-apa yang berlaku kat korang semua. So kita cerita, and kita cerita pun sampai past midnight. Dah 12 malam lah, tengah malam. Jadi tidur lah. So there's 8 orang. Kita ada 4 perempuan dan 4 lelaki. Jadi perempuan tu semua tidur kat dalam bilik. Dan lelaki semua tidur kat hall. Okay. And dalam hall tu kita ada partition. Ada 2 tempat tidur, katil. So kita share. Right. So what happened on that night, kita dengar ada orang ketuk pintu daripada luar. I mean the one that happens in dalam living room tu lah. Ketuk pintu bilik perempuan yang kat dalam. Macam ketuk macam ni. So kawan saya cakap, oi, korang jangan ketuk lah, kita tengah tidur. Ni kita semua bangun. Siapa yang ketuk? Kita kata kita tak ketuk. Dan dia macam takut. Tak lah, aku dengar ada orang ketuk. Kawan saya cakap, yang perempuan. So kita macam, alah, just biarkan, forget it. So kita semua continue tidur. So continue tidur tu, saya rasa sebelah saya ni macam, because kita ni kat living room tu tak ada pintu kan. So it's just open air, open concept. So bila saya tidur opposite kawan saya. So ni katil dia, ni saya. So saya tidur sebelah balcony. And then I rasa macam a gust of wind. So I tidur. Then saya macam, asal lah. Okay. Rasa macam takut je. Habis dia makin dekat. Dia tidur lagi. Saya rasa macam, alamak, sejuk. Saya rasa sejuk. Sekali saya pusing. Saya nampak mata. Bila saya buka mata, just looking directly at my face.
Dia Satu macam, mata. "Sini." Satu mata, dua mata. Dua mata. Saya Dua mata Kulit muka? kulit mata dia betul-betul putih sekali. Seram juga. Saya terkejut. Saya terus bangun. Habis saya pusing lagi. Tak ada. Alamak. Ni dah fobia ni. Pasal saya ni memang boleh nampak. Jadi saya macam tak nak terkejutkan kawan saya. Pasal saya dah tidur, dah berdengkur dah. Sedap dah berdengkur. Jadi saya ni orang, saya tak nak kacau. Jadi saya macam, okay tak apa. Saya baca doa, apa-apa, ayat kursi ke apa. Dengan fikiran saya pergi toilet lah. Saya macam pergi toilet, cuci kaki, cuci muka semua. Just get myself okay. Semua kawan saya tengah tidur. Saya kata cuci muka tu, tiba-tiba kat toilet tu, kat luar tu saya dengar ada tap. Saya main sendiri. So saya kata, ya Allah, siapa lagi ni main kat luar? Saya takut gila. So saya macam tenangkan diri saya lah. Ini berlaku in 2019 actually. Just 5 tahun lalu. So saya buka pintu toilet tu, tak ada orang. Air pun tak buka. The tap water, the sink, tak buka. So saya macam, okay lah, maybe tak apa-apa. And another thing happen. Ada bunyi orang bisik. Macam ngarut saya. Okay. Saya cakap, jangan main-main. Ni tak fun ni. Lagi kalau ada benda yang bisik kan. Kalau kawan bisik, okey lah. Tapi semua dah tidur dah. Betul. Semua dah tidur, dah berdengkur. Saya dah dengar dah berdengkur. Tapi tak ada orang ni. Saya rasa kawan-kawan perempuan saya kat dalam bilik pun semua dah tidur dah. So siapa lagi ni nak bisik atau panggil saya? Dia makin kuat saya. Saya bising. Saya cakap, jangan kacau saya nak tidur. Tolonglah. Okay, kita tak ganggu. So jangan ganggu saya. So saya terus pergi tidur. Biasa-biasa pergi kat tempat katil saya dan saya tetap tidur. Cuba tidur. Tapi susah nak lelapkan mata. Sebab mungkin ada gangguan lagi. Yeah. And that thing happen. So I don't know whether they quote saya ke apa from Singapore. I don't know whether it's still the same orang ataupun benda yang ikut saya pada rumah lama saya tu. Tak tahu mungkin kat sana mungkin darah manis ke apa, dia main ikut je. Kebetulan. Jadi itulah saya pun macam takut sekali. So Ibu cakap Ibu nampak-nampak yang masih kecil tu, benda apa the first thing yang you nampak?